ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أمين يا رب العالمين. Amma ba'd, yang saya muliakan Tuan Imam, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan siap, tuan-tuan pegawai Masjid Syekh Haji Ahmad Bandar Seri Senayan, tuan-tuan guru, para asatizah, para masyaikh, para pemimpin masyarakat, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kepada kita nikmat untuk terus bernafas di atas muka bumi ini dan nikmat mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi kita baru saja sudah salat maghrib berjamaah, insya-Allah. Sementara menunggu waktu isyak, kita penuh waktu ini dengan kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat pada kita untuk kita jadikan bekalan selepas mati. Sebelum kita mulakan majlis ini, marilah sama-sama yang belum baca niat i'tikaf, baca niat i'tikaf, kemudian kita baca umul kitab, selawat 10 kali dan bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. والحمدلله رب العالمين. Baik tuan, insya-Allah kita akan teruskan bacaan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Bagi yang ada kitab bolehlah rujuk. Kalau mengikut catatan saya, kita dah sampai kepada hadis yang ke-12, muka surat 143.
Hadis ke-12 muka surat 143. Tajuk yang diberi pada hadis tersebut ialah kecantikan keislaman seseorang. Mana Islam itu baik, Islam itu suci, patuh, tunduk, yakin, percaya, indah, menurut, ya. Tapi dalam itu ada lagi kecantikan yang wajar dan patut, lalu wajib dipenuhi oleh orang Islam itu sendiri, untuk menjadikan dia bukan sekadar nama sahaja Islam, tapi Islamnya itu ialah Islam yang sebenar, yang indah, cantik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis nampak pendek, kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'nih, rawahu Tirmizi wa ghairuh. Daripada Abu Hurairah, ya, maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dari kecantikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat terhadap dirinya. Ini adalah hadis hasan dan riwayat oleh Tirmizi dan selain beliau seumpama ini. Baik, hadis ni pendek, ya. Kalau jumpa hadis-hadis yang pendek tuan, dia termasuk dalam apa? Yang masyhur digelar sebagai Jawami'ul Kalim. Hadis itu pendek tetapi pengertian dia sangat luas. Kita jumpa banyak, kan? Antara dia pun tuan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Ataupun man la yarham la yurham, orang siapa tak mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi, jauh daripada kasih sayang Allah. Ataupun aulim walau bisyad, kendurilah, isytiharkan pernikahan itu walaupun kenduri, boleh seekor kambing. Ataupun iltimis walau khatiman min hadid, berilah tanda pertunangan walaupun sebentuk cincin besi, dan banyak lagi lah, tuan, ya. Al-Hajjul Arafat, haji itu Arafat, makna tahu manasik, faham. Jawami'ul Kalim maksudnya hadis itu pendek tapi pengertian dia sangat luas. Kalau kita tengok hadis ni dalam 3 minit, tuan, kan? Sana nak habis dalam setengah jam, kita tengok huraian. Daripada kepentingan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beritahu kita tentangnya. Beliau adalah seorang sahabat yang sering mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni sahabat yang selalu ada dengan Nabi, tuan. Dia termasuk ahli sufah, duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang tak cukup makan, menggigil. Bila di ru'yah dia cakap, aku bukan kena sempuk jin, makan tak cukup, menggigil. Berbeza dengan kita pada hari ini, tuan, menggigil terlebih makan, kan? Makan musangki, makan manggih, makan cempedak, habis semua kita makan, last sekali menggigil, terlebih makan. Doktor cakap, awak ni dah makan macam-macam ni. Sahabat dulu menggigil tak cukup makan, ya. Itulah beza. Jadi Sayyidina Abu Hurairah antara yang banyak meriwayatkan hadis, lebih daripada 5,000 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu. Abu Hurairah maksudnya ayah kepada anak kucing, Hirah anak kucing. Satu ketika Sayyidina Abu Hurairah cakap dengan Nabi, keluar daripada jubah lengan anak kucing mereka. Dia sayang pada kucing, ya. Di Mekah banyak kucing, tuan. Lepas ni kalau kita ada kesempatan pergi ke Mekah, insya-Allah haji atau umrah, bawa makanan kucing, ya. Sandal kucing banyak. Bawa lah yang canggih-canggih daripada tempat kita yang mahal, nanti bagi dia makan. Kucing ke Mekah, dia special pada kucing kat sini. Sebab apa? Sebab Mekah lebih special daripada Senayan. Itu cerita, tuan. Ya, dia cara macam tu, ya. Kenapa kucing di Mekah lebih special daripada kita, kucing kita? Sebab dia duduk di Mekah. Sebab tu orang Mekah tu lebih hebat daripada kita, kan? Sebab tu Nabi lahir di Mekah. Madinah pun hebat. Sebab apa? Nabi ada di Madinah. Dia macam tu, tuan, ya. Cara faham lah. Jangan ambil sama, ya. Kut sama yang kita boleh lah buat umrah dekat Thailand ke Pulau Pinang ke, kan? Pergi tawaf, buat cangkap bah ada satu.
Banyak duit kerajaan boleh buat Kaabah tu, kan? Tapi tak boleh dia kena pergi ke Mekah. Situlah haji. Umrah itu al-mu'tamirun, makna dia al-umar, orang yang datang kerana memakmurkan Baitullahil Haram. Ada orang yang cuba nak buat Kaabah dulu, sisir, iaitu Abrahah, kan? Dia nak buat Kaabah di Yaman, dia nak hancurkan Kaabah di Mekah. Ta'ala tak ni surah Al-Fil ada cerita tuan ya. Di mana Abrahah kena? Di Mina. Dia kena serang. Tayran ababil dia, burung ababil dia di Mina. Tapi dalam kisah diriwayatkan Abrahah dia tak mati di Mina, dia sampai balik ke Yaman. Badan berlubang sampai dia balik ke Yaman baru mati di Yaman, ya. Maka Sina Abu Hurairah cakap memperolehi dari baginda sallallahu alaihi wasallam adab an-nabawi melalui hadis-hadis yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menerang kepada kita dengan jumlah perkataan yang amat ringkas dan bermanfaat yang mencakupi kebaikan dunia dan akhirat. Ianya hak, kata Sina Abu Hurairah, betul, tak ada yang tak betul. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak cakap mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata alim ulama, ianya hadis ini ialah dari jawami'ul kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada seumpama dengannya sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi menjadi Rasul, tidak ada perkataan-perkataan yang begini yang dituturkan sebelum. Itulah dia yang orang baru dengar, tuan ya. Yang menang berartikan dan jumlah perkataan yang ringkas dan bermanfaat yang mencakupi kebaikan dunia dan akhirat. Ianya hak. Makna hak itu adalah benar. Makna tadi hadis ini tentang apa tuan? Tentang larangan daripada membuat sesuatu yang tidak bermanfaat atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Kemudian apa faedah hadis dan petunjuknya? Mewujudkan suatu masyarakat yang mulia. Agama Islam berkecenderungan untuk memelihara keselamatan masyarakat agar manusia hidup dalam persepakatan dan keserasian. Mana Islam ni satu agama yang menyuruh manusia hidup aman damai. Apapun jantina dia, apapun keturunan dia, apa warna kulit, apapun jawatan dia, dia aman dan damai, ya. Yang banyak harta dia mengeluarkan zakat, dia boleh bersedekah. Yang miskin pula layak menerima. Yang kuat menolong yang lemah dilindungi, termasuk perempuan dan kanak-kanak. Yang sehat tubuh badannya membantu orang yang kurang upaya. Yang kaya memuliakan yang susah dengan memberi mereka pekerjaan. Yang susah dapat rezeki bekerja dengan orang kaya. Yang mulia kedudukan ini mentadbir yang bawah. Yang bawah mengikut apa yang diarahkan oleh atasan. Tetapi di sisi Allah yang termulia dalam banyak-banyak ni tuan-tuan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukannya pangkat darjat keturunan harta benda, tetapi orang yang paling bertakwa di sisi Allah SWT. Maka di situ sama kata balik sebelum. Tidak ada kelebihan. Mana la farqu bainal arab wal ajami illa bitaqwa. Tidak ada beza antara orang Arab dengan orang ajam, iaitu yang bukan Arab, melainkan takwa. Yang mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Kita tengok kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal, bukan daripada kalangan Arab, dia daripada kalangan kulit hitam, tapi mulia. Sehingga ketika di dunia terdengar tapak kaki di syurga. Lalu Nabi tanya, apa amalan kau ya Bilal, sehingga aku mendengar langkah kau dalam syurga? Ini pun orang akan tanya, macam mana Nabi boleh kenal pula langkah Sayyidina Bilal? Apalah Nabi tak kenal? Sebab kerja Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mengejutkan Nabi pada setiap pagi. Bukan Nabi tak bangun tidur, tapi Sayyidina Bilal itu dia juga adab, ya Rasulullah, subuh boleh solat, akimus solat. Nabi kata, itu kaedah yang diambil. Bila seorang Bilal nak qamat, dia kena minta kebenaran imam. Ya, Sayyidina Bilal bila nak ni ketuk rumah Nabi. Rumah Nabi sebelah ya, daripada Masjid Nabawi tu. Kan dekat makam tu rumah lah tu.
Raudhah itu ialah tempat masjid Nabi mengajar para sahabat dan solat bersama para sahabat. Yang asal-asal dululah. Adapun di antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, Nabi cakap. Adapun di antara rumahku dan mimbarku satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi Sayyidina Bilal ni tadi apabila kerap berjalan wujud Nabi, jalan azan, maka Nabi kenal lah, ya. Kata Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, aku akan salat 2 rakaat sebelum azan. Maksud apa tuan? Setiap kali nak azan masuk waktulah. Ni kan masuk waktu kita berhenti tuan, ya. Setiap kali nak azan masuk waktulah. Dan setiap kali nak azan Sayyidina Bilal ni akan ambil wuduk lah, ya, biasa dah. Maka dipanggil salat sunat wuduk. Boleh buat tuan. Tak ada pula Nabi cakapkan ni bid'ah itulah Bilal. Aku tak pernah ajar mana karpet, tak ada. Ya. Jadi itu antara hujah-hujah yang digunakan ulama untuk mengatakan bid'ah itu yang tak dibuat oleh Nabi tapi ada berlaku pada zaman Nabi diperlakukan. Ya, salah satu ini termasuk Rabbana walakal hamd. Nabi tanya siapa yang bercakap tadi? Sahabat diam. Takut. Kok mana-mana. 3 kali Nabi tanya mengaku. Aku lihat lebih 15 orang malaikat berabut nak menulis akan kebaikan ucapan. Itu boleh baca tuan, ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi radhiyallahu wa radwan. Pun boleh sampai itu. Ataupun rabbana walakal hamdu pun cukup, boleh tak hujung. Ya. Maka Sayyidina Bilal itu kulit hitam tapi hebat dia sehingga dia di dunia tapak kaki dia dah dengan alam syurga. Itu yang kita nak kena ikut tuan. Maka tidak wujud persengketaan dan permusuhan sebagaimana agama Islam cenderung terhadap keselamatan individu agar individu hidup dalam bahagia di dunia ini, menyayangi dan disayangi, memuliakan orang lain dan tidak menyakiti mereka agar suatu masa nanti beliau meninggalkan dunia dengan memperoleh kejayaan. Maknanya tuan, ketika dunia ni orang yang buat kerja manfaat ni tadi dia takkan menyia-nyiakan hidupnya dan hidup orang lain. Ya, maknanya dia buat perkara yang mendatangkan manfaat. Ni apa tuan? Perkara yang memberi kebaikan. Nabi ajar kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ataupun Allahumma rzuqni ilman nafi'ah, ya Allah kurniakanlah rezeki ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat ni apa tuan? Ilmu manfaat ni ialah ilmu yang menjadikan seorang itu bertambah baik dari sebelumnya. Hari ni dia tak tahu masak, besok dia belajar masak, lusa dia dah masak dah. Daripada dia seorang yang tahu makan, akhirnya dia dah tahu masak. Ya. Tapi ilmu yang mudarat, ilmu yang tak memberi manfaat, makin banyak ilmu kata Nabi, ilmu yang mudarat itu ialah ilmu yang tak manfaat, yang menjadikan seorang lebih jauh dari Tuhan. Makin alim makin tahu dah, makin banyak mengaji makin sombong, makin banyak belajar makin kedekut. Tapi dia suruh orang sedekah, dia tak mahu. Dia suruh orang puasa, dia makan kerja. Dia suruh orang sembahyang jemaah, muka dia tak pernah nampak batang hidung kat masjid, tak nampak surau. Dia cakap dia sembahyang kat Mekah. Pun ada orang tuan. Orang pun percaya lah tu. Ush. Tuan guru ni dia masuk bilik hilang pergi Mekah. Tengok-tengok intai dia berkoruh apa tidur. Allah Allah. Ya, orang yang mendengarkan syariat tuan, jangan percaya kan. Orang mendengarkan syariat itu pembohong cerita tuan-tuan, ya. Kerana syarak itu diselangi dengan hakikat, hakikat itu mesti ada syariat. Hakikatnya apa tuan? Ini bukan cerita ilmu hakikat lah, dia simple lah sebenarnya. Kita ni kadang term ni kita dengar, ush, tinggi ni tak ada tinggi dah. Hakikat itu ialah jis, inti pati lah orang cakap. Awak ni buat pokok sini ni, saya nak tanam pokok kan. Oh, tanam pokok, mana pokok dah tanam dah biji benih, nanti tumbuh lah tu. Oh, okey. Maknanya hakikat dia nak tanam pokok, jadi besok akan tumbuh lah pokok tu, biji benih dah teruk. Tapi kalau dia berdiri, awak nak buat apa? Saya nak tanam pokok, dah tanam belum? Tapi saya yakin mesti tumbuh satu hari. Benih mana? Tak apa, ni tak payah benih punya. Pembohong tau.
Ya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, datang iblis menjelmakan diri, dia cakap, wahai Abdul Qadir, hari ini aku halalkan segala haram bagi kau. Kau iblis, hilang. Dalam bentuk cahaya dia datang dalam bentuk asap pula. Ya Abdul Qadir, macam mana kau boleh kenal aku iblis? Apalah tak kenal. Syekh Abdul Qadir cakap, kau buat cerita pembohong. Kalau diangkat syariat itu, nescaya akan diangkat terlebih dahulu pada para rasul, para nabi dan rasul, bukan pada aku orang biasa ni. Sedangkan nabi dan rasul melakukan syariat, kenapa aku pula boleh tak? Nabi dan rasul sembahyang, kita tak payah sembahyang. Pembohong tuan, walaupun dia boleh terabang, jangan ikut. Ya, gurur nama, tipu daya. Baik. Salah satu faktor yang banyak menyumbang kepada perpecahan di kalangan manusia, merosak satu masyarakat dan mendorong kemusnahan ialah terdapat sebahagian mereka yang gairah untuk mencampuri urusan orang lain. Ini tak manfaat kerja ni. Khususnya campur tangan dalam perkara yang tiada kaitan dengan diri mereka. Ini kita biasa buat yang tu. Kita pergi komen bondo yang kita tak tahu. Kita tak tahu, kita main cakap ya. Berdosa. Sebab tu kita ni kalau boleh hindarkan perkara yang tak manfaat, termasuk apa? Banyak cakap. Nabi cakap, berkata-kata tanpa berzikir. Maknanya tadi cakap kosong, duduk burak. Boleh, tak ada masalah. Tapi kadang dalam burak tu banyak pembohong, dan banyak yang kita tak tahu, kita bercakap. Kita menyalahkan orang yang tak ada kena-mengena kita. Pemimpin-pemimpin, orang yang kita tak kenal, kita pergi umpat. Apa hal? Sedangkan diri kita penuh dengan dosa dan noda, kita patut beristighfar. Itu lebih manfaat daripada bercakap kosong. Kata Nabi, boleh mengeraskan hati. Jauhkan. Poin tak manfaat, dan banyaklah perkara yang tak manfaat. Duduk dalam masjid cerita hal dunia, 40 tahun amalan dihapuskan. Dah lah amalan tak banyak kan. Duduk dalam masjid cerita pasal tender, duduk dalam masjid cerita pasal sport rim. Apa hal? Pergi duduk buah pokok luar lah, jangan isap rokok. Adab masjid tuan ya, banyak adab masjid ni. Termasuklah solat tahiyatul masjid ni. Kalau kita keluar masuk hak masjid, kata Syekh Zainul Asri, kalau kita keluar jemput tuan guru, masukkan kena tahiyatul masjid, tu hak masjid. Kita tak, jaranglah kita buat macam tu kan. Tu kalau ikutkan ya. Ni kita nak terkencing pergi masjid, sakit perut, masuk masjid, itu lagi. Kalau pun dah terlampau rushing nak masuk kan, RM20 ke RM50 ke RM100 kalau tabung masjid, buka air dah lah basah. Tak ada adab. Adab kita kurang masuk masjid tak kira kaki apa, main jalan ya. Masuklah kiri kanan, langkah, baca doa, Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik, baca doa. Solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, niat iktikaf. Keluar jangan lupa masuk dalam tabung masjid, niat, ya Allah aku nak buat masjid ni sebiji, tak mampu ya Allah, aku niat engkau ada apa-apa yang nak dibuat masjid ni, kau masuklah dalam apa yang disabdakan oleh kasihmu, siapa yang membangunkan masjid tempat ibadah walau sebesar sarang burung, maka Allah Ta'ala ganti dengan satu mahligai baginya dalam syurga. Niat dia ya. Kemudian sungguhnya insan itu hidup dalam dunia. Yang nombor 2, yang ramai manusia di dalamnya, kesibukan perhubungan dan urusan berkaitan dengan mereka terlalu banyak dan berbagai-bagai bentuk. Seorang Muslim itu pula bertanggungjawab terhadap setiap amalan dilakukannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap orang itu memimpin dan dia bertanggungjawab ke atas setiap yang dipimpinnya. Itu Nabi kata, maknanya kita ni termasuk memimpin diri sendiri. Kita akan ditanya umur ke mana diarahkan, tubuh badan apa yang dikerjakan, harta mana yang diperolehi, ke mana diberikan, ilmu apa yang dilakukan dengannya. Ditanya tuan, tidak akan bergerak seorang itu sehingga menjawab perkara ni, kata Nabi SAW. Bila? Besok dah meninggal di padang mahsyar, bila dihidupkan kembali ya. Oleh demikian, apabila seorang insan itu menyibukkan diri dengan setiap perkara yang ada sekelilingnya, maka ia akan turut masuk campur dalam satu urusan yang mana beliau tidak ada kepentingan di dalamnya. Ini cerita tadi diulang balik kan, tidak ada kepentingan, maka kita pergi campur apa, tak bermanfaat, tinggalkan. Kalau orang dia suka mancing, macam mana tuan? Manfaat tak manfaat? Mancing lekor dia layan kepala berjam-jam. Kalau mancing itu sekadar nak mengisi nafsu dia ya,
nak jauh daripada masalah, duduk berzikir, tidak berselawat, tidak menung ya, boleh termasuk perkara yang lara sisio. Tapi kalau dia mancing, dapat dia hasil pancing tu dia pergi jual, dapat dia menyaru keluarganya nak tengah rezeki, ataupun dia bawa balik ikan sepaling tidak. Ni ada orang mancing dapat ikan dilepeh balik, ni pun satu hal juga. Rupa dia suka nak menarik ikan dia, dia nak berlawan ikan tu. Kau ikan dia cakap, kau ni sisio punya podih bibi aku dah bertarung dengan nyau, dengan maut, kau dah dapat kau lepeh balik dah. Macam mana tuan nak jawab? Contohnya lah ya, itu apa, cash and release dia kan. Yalah, itu termasuk dalam kegembiraan seseorang, tapi jangan sampai melalaikan, jangan sisio lah ya, sampai terlepeh lah sembahyang waktu apa semua semata-mata nak mengisi kehendak nafsu gembira, termasuklah perkara yang sisio, tak bermanfaat. Justru itu perkara yang semikian akan menyebabkan beliau lalai menunaikan kewajipannya dan melaksanakan tanggungjawabnya. Lantaran itu beliau akan dihukum di dunia dan di akhirat. Keadaan sedemikian pula menjadi dalil kelemahan pemahamannya dan ketidakhirauannya terhadap akhlak an-nabawi dan Islamnya hampir kepada Islam setakat di bibir dan lidah. Jadi Imam Nawawi menjelaskan, menghuraikan di sini, maknanya kalau orang tu dia tak faham manfaat tak manfaat dia, ada kelebihan tak ada kelebihan, maka orang ni hanyalah Islam setakat di bibir dan lidah sahaja. Kemudian perkara yang tak manfaat ini boleh menjadikan seorang itu jauh dari satu yang selamat dan berjaya. Apabila seorang Muslim itu melaksanakan kewajipannya dan menunaikan tanggungjawabnya, maka sesungguhnya beliau menyibukkan dirinya dengan urusan dirinya sendiri serta cenderung terhadap satu yang beri manfaat kepadanya di dunia dan di akhirat. Beliau berpaling dari perkara-perkara yang berlebih-lebihan dan menjauhkan dirinya dari urusan-urusan yang jelek dan cenderung ke arah sesuatu yang beri manfaat terhadap dirinya. Ni tuan, banyak kita ni kadang terikut-ikut. Kadang kita duduk, kita dah tahu dah benda tu tak mendatang manfaat, kita nak balik, tapi kan kawan cakap takut bini lah tu, nak balik cepet tu. Jadi kita ni nak menunjuk kita pun gentle juga, duduk berburak perkara yang tak mendatang manfaat, cerita zaman dulu, cerita zaman nakal-nakal, tak payah cerita ke dah. Zaman mabuk-mabuk apa cerita? Kata ulama, orang yang bercerita tentang maksiat bangga, seolah-olah dia ada riang hati maka dia ni kalau dia masuk syurga, nanti orang yang mendengar tertarik dah. Orang ni akan memberi persaksian di hadapan Allah. Ya Allah, dulu dia cakap dia mabuk, macam mana dia boleh lepas? Aku mabuk sikit, dia mabuk lagi banyak. Siapa cakap? Dia dulu cakap. Jangan tuan-tuan ya, jangan kita berbangga dengan maksiat. Habis orang cerita dia dulu sadadah untuk motivasi, untuk memberi, bukan dia cerita ni makna tadi dia berbangga, tapi dia nak beritahu tibar. Jadi teladan, jangan buat macam aku dulu macam ni, akhir macam ni jadi kan, ada sakit, tak mungkin mati ni. Kau jangan buat, adik-adik semua ingat, macam tu. Tapi kalau orang tu bercerita tentang kemaksiatan yang dah dilakukannya dulu, dengan bangganya menceritakan tanpa ada rasa bersalah, hati-hati, kerana yang mendengar itu dia akan memberi persaksian nanti. Hari ni kita tak ingat tuan, tapi di akhirat nanti semua ingat. Sebab tu kelebihan lupa yang Allah bagi kepada kita ni banyak manfaat lah. Kalau kita ingat semua benda, kita tak boleh hidup sempurna tuan. Kita ingat dia ni 20 tahun dulu panah lempang kita ni, rasa nak lampang, tapi kita lupa. Kalau kita ingat dia tu hutang kita tak bayar, panah curi tabu, panah macam-macam lah kita ingat, tak boleh lupa. Maka tak boleh hidup ni tuan. Kita ingat sikit-sikit ya, yang lain tu semua banyak kita lupa. Kan? Ada orang yang dia merajuk, tapi dia dah lupa rajuk ada tu. Datang dia masjid balik. Kalau dia ingat, tak datang dia dah. Kaedah dia demikianlah. Maka Allah SWT ni Maha Adil, diberi kita lupa. Al-insan la yakhlu anil khata' wa nisyan. Kemudian apa yang terbaik, iaitu hati yang sibuk berzikir kepada Allah SWT akan terhindar daripada perkara yang tiada bermanfaat. Seorang Muslim yang menyembah Allah SWT seolah-olah ia melihatnya. Kita ni semayang tuan sebab apa? Sebab seolah-olah kita nampak Allah SWT. Kita kono sungguh-sungguh tuan.
Ya, kalau orang dulu dia mencangkul, dia angkat cangkul lu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tahu jatuh ke belakang tuan. Pum, dah. Takkan dia tahu ke depan kita. Begitu keadaan adab dia terhadap agama, terhadap Allah SWT, terhadap ibadah itu sendiri. Mana dia beradab. Sebab tu kita tengok orang dulu semayang complete set dia pakai tuan. Ke rumah pakai baju Melayu. Kita berkamban pun selesai. Tapi orang dulu tak menjaga adab. Walaupun dia berseorangan, walaupun dia bangun tahajud, dia pakai minyak wangi, dia pakai baju macam tuan lah, rosok baju, padahal bukan lagi kaya pun, semua maghrib ya. Tapi adab, tu nak ada kenikmatan. Bila dia dengar azan dia gembira, uish dah masuk waktu, boleh lagi masjid. Bukan dengar azan, aduh sekejap baru tadi zuhur dah sah. Itu maknanya tadi ada lagi masalah dalam hati tuan. Jadi orang yang berzikir kepada Allah SWT tadi, dia akan menghadirkan dirinya dekat pada Allah SWT, seolah-olah dia nampak Allah SWT itu. Maka keadaan demikian akan memalingkan jadi perkara tidak manfaat. Maknanya kau ada buat-buat kosong, dia tak nak join dah. Bukan dia nak tunjuk bagus, tapi memang itu kena buat tuan. Ya, ni tak ada cerita janganlah nak tunjuk alim. Bukan cerita tunjuk alim, umur kita ni tak panjang. Kok 1000 tahun pun tak panjang, ada limit tuan-tuan. Mesti mati. Mati bukan kira sakit, bukan kira tu, bukan kira apa. Bila-bila dia datang, jadi kesempatan ni tak ada sebenarnya. Cukuplah kita bertangguh pada usia kita yang lebih-lebih. Jangan ditangguhkan lagi mulai detik ini, jangan tangguhan. Nak berzikir, zikirlah terus. Nak mengaji, capailah Quran terus. Nak majlis ilmu, duduklah. Janganlah kita leko nak makan, nak isi perut, nak berburak dengan kawan, nak mengeteh, kang datang balik. Duduk tuan. Sebab apa? Sebab yang duduk ni kita wallahu alam dibalih tidak, tetapi mudah-mudahan Taala balas. Sebab apa? Latihan hari demi hari dia menjadikan kita ikhlas. Mula ajak kawan, kawan tak bangun, takkan kita nak bangun. Kuranglah ikhlas sikit. Lepas dah berbulan kawan tak ada pun kita pergi juga sendiri. Maknanya adalah keikhlasan tu, ada dia punya zuk kegembiraan dia. Ya. Sebaliknya, barang siapa menyebutkan dirinya dengan barang yang tiada bermanfaat, maka keadaan sedemikian menunjukkan tiadanya kesedaran bahawa Allah SWT selalu bersamanya. Ini orang yang buat maksiat, orang yang tengah sembahyang, dia tak rasa apa-apa tuan. Jangankan syurga neraka, Allah Ta'ala tu pun dia anggap macam dia wet-wet tak ingat lah. Macam orang lalu depan bos, elok lah, sokok jalan. Bos cakap, dia nampak tak aku ni kan. So gitu memang kena buang kerja. Seolah-olah begitu tuan. Tapi Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Nah, kita tak boleh menghukum seorang itu, kita doakan dia supaya dia dapat hidayah dan menjadi orang yang baik. Telah diriwayatkan kepada Al-Hasan Al-Basri bahawa beliau telah berkata, dari alamat bahawa Allah berpaling dari seorang hamba ialah dengan menjadikan beliau sibuk dengan perkara yang tidak memberi manfaat terhadap dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Maknanya kalau kita sibuk tuan-tuan, kita sibuk ya, tak dapat langsung nak pergi masjid minggu ni, tak dapat langsung nak mengaji, berzikir, bertasbih, berselawat, sedekah, tak dapat, sibuk dengan dunia. Maknanya kata Sina Hasan Al-Basri, Sina Hasan Al-Basri ni adalah tabi'in dan ya. Tabi'in ni siapa? Orang yang tak jumpa Nabi tapi dia jumpa sahabat. Tabi'in lah tu. Jadi Sina Hasan Al-Basri cakap, orang ni dah Allah Ta'ala berpaling daripada dunia. Kalau Allah Ta'ala paling habislah tuan ya. Maka apa yang bermanfaat untuk seorang insan dan apa yang sebaliknya, perkara yang beri manfaat dan faedah kepada seorang insan itu ialah barang apa yang berkaitan dengan keperluan-keperluannya dalam kehidupannya dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan seumpama dengannya. Maknanya yang dia perlu untuk manfaat itu. Buat rumah kat Jepun 5 biji, duduk kat Senayan, apa? Berilah, ambil sedekah dia. Termasuklah orang yang buat ibadah, jiran dia mati kelaparan, berdosa juga. Pergi umrah 10 kali, haji 20 kali, jiran habis mati tak makan, macam mana ni? Itu pun nak kena jawab juga. Itu pun tak bermanfaat itu. Ghurur, itu melakukan perkara yang sunat, yang wajib tinggal. Tahajud sepanjang malam, subuh tak bangun, terlelap tak habis. Ya, itu dah cerita. Itu manfaat memberi kebaikan atau sebaliknya. Begitu juga barang yang berkaitan dengan keselamatan darinya dalam negeri akhirat, tempat sebenarnya ia akan kembali. Maknanya dia akan berhati-hati. Sebab tu tuan-tuan, salat sunat Nabi cakap 12 rakaat. Orang siapa yang menjaga 12 rakaat, aku menjamin baginya mahligai di dalam syurga.
Ni salat rawatib tuan ya. Nabi cakap 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Dah 6 kan? 2 rakaat selepas maghrib, 8, 2 rakaat lepas isyak, 10, 2 rakaat sebelum subuh. Dalam hadis ni subuh memang disebut last. 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, termasuk solat Jumaat lah. 2 rakaat selepas zuhur, 6, 2 rakaat lepas maghrib, 8, 2 rakaat lepas isyak, 10, 2 rakaat sebelum subuh, 2 boleh. Ini yang paling malas di dunia. Kita orang yang ketiga malas di dunia. Kita kena buat 12 rakaat dan kalau rajin sikit 4 sebelum zuhur, 4 lepas zuhur. Allah Ta'ala jaga wajah daripada api neraka. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib pun boleh. Sidi Ahmad Idris mengatakan sunnah yang ditinggalkan ialah termasuk qabliyah sebelum maghrib ya. Kemudian 4 rakaat selepas isyak seperti solat pada malam Lailatul Qadar. Tambahlah duha 12 rakaat, tambahlah isyraq, tambahlah salat sunat lail kan boleh ya. Salat sunat malam nama soli sunatul lail, rakaat ini lah saja aku salat sunat malam lepas isyak boleh dah buat dah. Baik tuan ya, yang keenam, menghabiskan masa yang beri manfaat. Hadis memberi tunjuk bahawa dari sifat seorang muslim itu hendaklah ia menyibukkan dirinya perkara-perkara memberi manfaat untuk dirinya dan menjauhkan diri dari perkara keji dan melalaikan serta merugikannya di dunia dan akhirat. Saya suka bercucuk tanam, saya suka berkebun. Macam mana ni? Berkebun itu menjadi ibadah. Ya Allah danku, aku berkebun ini, aku bertanam supaya kehidup ya Allah, supaya dapat segala makhluk nak makan daripada ni nanti. Nabi cakap, ma min muslim yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulu min tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang menanam satu tanaman, menumbuh satu tumbuhan, dimakan olehnya burung, manusia atau binatang 4 kaki, melainkan baginya pahala sedekah. Macam mana? Niatkan sedekah. Jangan niat aku tanam tu anak cucu orang lain makan, aku tak halal dah. Jangan. Ya, tak boleh. Niatkan, tapi taklah sampai kalau tanam kelapa diragut dia lembu kita biar dah. Ini sedekah ni. Kelapa nak makan buah. Halal lah lembu tu. Janganlah luih benar kan. Ya. Jadi maknanya kita niat ibadah. Ya Allah, aku berkebun ni supaya sehat, dengan kesihatan palu yang keluar ni aku bertambah ala dapat buat ibadah. Tolong ya Allah. Macam tu. Yang terakhir, mendidik jiwa. Dalam hadis juga terdapat petunjuk agar sentiasa mendidik jiwa agar tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara keji dan mungkar dan meninggalkan segala yang tidak memberi manfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Mana tuan, perkara yang tak berdatangkan manfaat ni, orang tua dulu cakap tak mendalam menail. Cerita-cerita pembohong, cerita-cerita kartun, cerita-cerita mengutuk orang. Mengutuk orang ke siapa? Tak kira lah, pemimpin. Tiba-tiba kita nak masuk. Padahal cerita ni dah menjerumus ke arah neraka dah ni. Mengutuk orang ni, cakap orang ni lembu, cakap orang ni kambing, cakap orang ni. Kita ni siapa? Kita pun tak tahu apa-apa pasal politik. Kan semua orang macam tu lah. Bila duduk dia bersidang, dialah ahli parlimen, dialah hakim, dialah peguam, dialah qadi, dialah mufti, segala-galanya dia. Cakap ikut sadap gigi. Kan? Padahal perkara itu boleh mendatang kemerbahayaan. Malaikat catat. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Bila dia terima kitab tu, dia tengok habilah celakalah kita, habilah. Semua tulis lah, tak ada yang tinggal, kecil walaupun besar. Ni termasuk yang diucapkan dengan lidah, yang ditulis dengan tangan, yang dilirik dengan mata, yang dibuat dengan anggota badan. Sebab tu Nabi kata al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajar man Allah. Sebenar-benar orang Islam, orang yang selamat saudaranya daripada kejahatan tangan dan lidahnya. Dan sebenar-benar orang yang berhijrah itu ialah mereka yang meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Cukup sekadar itu dulu tuan. Saya minta ampun, minta maaf yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita berdoa tuan supaya Allah Ta'ala terima kita, terima amalan kita dan tolong kita dalam melakukan ibadah, dan kita terpimpin dan terbimbing ke jalan yang lurus. Tidak termasuk dalam orang yang terkena penyakit gurur, iaitu tipu daya iblis, yang kita menyangka kita ni okey tetapi sebenarnya tak okey. Banyak daripada pesan Nabi yang kita lupa. Sebab tu kita
Selalu-selalulah tengok apa yang Nabi pesan supaya kita tak tergelincir sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.